Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nasiruddin bin Harun. Nombor metrik 260737 dan pada hari ini saya akan membincangkan satu tajuk yang saya telah diamanahkan daripada Dr. Muhafizam, iaitu pelaksanaan dan ketelusan pilihan raya di dalam Malaysia. Jadi kita teruskan pengenalan. Semenjak tahun 1997, Malaysia mengekalkan sistem politik berbagai parti, yang mana parti politik yang memperolehi majoriti undi di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri boleh menubuhkan kerajaan persekutuan atau negeri. Pilihan Raya Umum Malaysia diadakan secara berkala. Konsep pilihan raya, dasar dan keputusan awam dibuat oleh satu golongan kecil. Namun demikian, ahli-ahli teori demokratik bersetuju bahawa golongan kecil ini harus mewakili dan bertanggungjawab, diberi mandat. Okey, kita teruskan. Undang-undang dan peraturan pilihan raya. Okey, saya akan terangkan beberapa undang-undang dan peraturan yang telah digubal, iaitu yang pertama, Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri, Akta Pilihan Raya 1958, Akta Kesalahan Pilihan Raya, Peraturan-peraturan, iaitu Penjalanan Pilihan Raya, Peraturan-peraturan mengundi melalui pos, dan peraturan-peraturan ini pendaftaran pemilih pilihan raya 2002. Elemen-elemen penting dalam pilihan raya iaitu calon, pemilih, proses pilihan raya dan bahagian pilihan raya. Okey, ada 4. Okey, baik, kita teruskan. Okey, tajuk seterusnya bilangan bahagian pilihan raya. Mengikut sistem pilihan raya yang dijalankan di Malaysia, seseorang calon dipilih untuk mewakili penduduk-penduduk sesuatu bahagian pilihan raya di Parlimen, iaitu pilihan raya umum. Kita teruskan. Persempadanan semula bahagian pilihan raya. Sebagai sebahagian daripada fungsi utamanya, Suruhanjaya Pilihan Raya bertanggungjawab untuk mengkaji semula sempadan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan negeri. Okey, kita teruskan. Seseorang boleh hilang kelayakan jika pada tarikh kelayakan ditahan kerana tidak siuman atau sedang menjalani hukuman penjara. Okay. Kelayakan calon. Okay, ini calon-calon yang dalam sistem pilihan raya di Malaysia lah. Calon yang bertanding boleh mewakili sesuatu parti atau bertanding sebagai calon bebas. Seseorang itu layak menjadi calon dalam mana-mana pilihan raya jika memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia dan bermaustatin di negara ini, berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada hari penamaan dan tinggal di negeri di mana dia akan bertanding. Okey, seterusnya. Hari penamaan calon. Okey. Ia merujuk kepada hari yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya bagi calon-calon mengemukakan kertas-kertas penamaan untuk bertanding dalam pilihan raya kepada pegawai pengurus. Okey, wang deposit. Seseorang calon dibolehkan menggunakan simbol parti jika dia telah mendapat kebenaran. Okey, kita teruskan. Okey, hari mengundi. Hari mengundi adalah merujuk kepada hari-hari pemilih-pemilih membuang undi. Secara rasmi, hari mengundi bermula dari selepas 12:30 malam dan berakhir dengan pengumuman keputusan pilihan raya. Okey, cara mengundi. Undi yang dijalankan adalah rahsia. Seseorang pemilih hanya boleh memangkah seorang calon saja, iaitu dengan menandakan X. Selepas menandakan kertas undi, pengundi perlu melipatnya mengikut garisan di kertas undi dan memasukkannya ke dalam peti undi yang telah diletak di situ. Undi pos. Okey, saya akan cuba terangkan undi pos ni apa. Undi pos adalah undi yang dihantar dengan pos awal yang mungkin kepada pemilih yang layak mengundi melalui pos. Okey. Pengundi pos adalah terdiri daripada anggota tentera, pasukan polis hutan, petugas-petugas pilihan raya, pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara, serta isteri atau suami masing-masing. Okay. Kita masuk pada option atau bahagian kekurangan sistem pilihan raya. Di sini saya statekan ada 7. Kekurangan sistem pilihan raya yang pertama, diajak berpolitik berhari-hari. Yang kedua, dimohon agar rasa tidak lengkap. Yang ketiga, berpuak-puak. Selalunya berpuak-puak ini adalah daripada media yang suka melaga-lagakan sesama parti.
Seterusnya, demokrasi adalah proses yang lambat, sangat lambat di Malaysia. Seterusnya, yang baik tidak kekal, yang elok tak diluluskan. Ini memang yang selalu terjadi dalam sistem perlembagaan di negara kita. Boleh angkat siapa saja, tak kenal, tak apa. Janji, ada duit, boleh masuk bertanding. Memerlukan kerjasama masyarakat yang erat. Isu dan cadangan penambahbaikan. Okey, isu undi adalah rahsia. Undi adalah rahsia, satu bukti kepada ketulusan sebuah kerajaan yang dilantik oleh kerajaan dalam mana-mana pilihan raya yang dijalankan oleh negara yang menjalankan sistem demokrasi. Okey, di sini saya statekan cadangan penambahbaikan. SPR sebagai sebuah badan yang bertanggungjawab terhadap proses pilihan raya hendaklah menjalankan satu bentuk pendidikan pemilih secara lebih proaktif, khususnya dalam menyatakan hak rakyat dalam menentukan wakil mereka dalam parlimen atau Dewan Undangan negeri. Hendaklah diterapkan pengundian dalam sistem pendidikan negara melalui Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu KPM, iaitu dengan merangka kurikulum pendidikan mengundi di sekolah-sekolah dengan mengintegrasikan pendidikan sivik dan kenegaraan. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan. Di sini dapatlah saya rumuskan pilihan raya bukan saja penting dari segi praktis demokrasi, tetapi penglibatan rakyat sebagai pengundi amat penting dalam mencerminkan kerajaan yang memerintah serta formasi sistem dan proses keadilan sosial di negara kita.